Ada, kata tak ada. Ada. Kak Syida cuti sekolah ni ada dekat rumah, insyaAllah. Oh, jadi sekolah. Okay. Anaknya sulung tu lah, anak lelaki yang sulung tu ada SPM. So, esok hari tengok dia lah kat asrama. Hari ni bab yang kedua, Ustaz. Berbagai sunnah berkaitan dengan mandi junub. Izzah share screen ke? Tak ada dekat, dah hantar kat Ustaz dah minggu lepas kan? Ada. Okey. Dah tak lah. Apa dia Ustaz? Live dah tak lah. Tak ada Ustaz je, tak sampai? Hantar lain? Live dah buat. Ha? Dah buat live dah. Dah masuk Facebook dengan recording dah. Okay. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, masih semua kerana masih apa nama? Salah tidur, sakit bahu. Tak boleh angkat tangan. Apa namanya, insya-Allah hari ini kita sambung ke bab yang kedua, masih lagi berkaitan dengan apa nama? Sunnah yang sunat hukumnya, ya. Sunnah yang confirm sunat, ya. Sunnah yang sunat hukum. Kerana di sana ada sunnah yang sunnah ini merujuk pada apa yang Rasulullah buat lah, apa yang kita ambil dari Rasulullah. Ada sunnah yang haram, ada sunnah yang makruh, ada sunnah yang harus, apa lagi lah. Tapi yang kita nak fokus adalah sunnah yang sunat hukumnya. Baik, okey. Setakat ni clear saya punya suara? Okey. Clear Ustaz, clear. Clear sangat. Okey, bab 2. Pelbagai sunnah berkaitan dengan junub. Kita dah baca tempoh hari, berwuduk sebelum mandi junub dan cara mandi junub. Pengarang kita ni apa nama? Dr. Haifa Abdullah Al-Rashid mendatangkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Biasanya hadis-hadis berkaitan dengan hubungan suami isteri, berkaitan dengan fiqh kewanitaan, Aisyah lah yang banyak riwayat. Jadi hikmahnya saya selalu ulang, kenapa Aisyah diarahkan oleh Allah untuk nikah awal lah dengan Rasulullah, 6 tahun dan duduk bersama 9 tahun. Ini berdasarkan riwayat Bukhari, walaupun ada perbincangan, tapi inilah riwayat, dari sudut riwayat inilah angka.
Maka antara hikmahnya tidak lain adalah kerana kemudian Aisyah lah yang menjadi pakar rujuk dan mufti pertama wanita dalam Islam, yang menjadi pakar rujuk dalam hal ehwal kefahaman terhadap agama Islam. Para sahabat juga merujuk pada Aisyah. Apatah lagi golongan tabi'in yang datang kemudian juga merujuk pada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Jadi hadisnya berbunyi kana Rasulullah sallallahu Aisyah kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala kalau baca direct idza igtasala, kalau baca satu idza igtasala minal janabati ghasala yadayhi, titik dia ni sepatutnya dia terbalik. Iza igtasala minal janabati ghassala yadayhi wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati thumma igtasala. Apabila Rasulullah SAW mandi junub, Rasulullah SAW akan membasuh kedua tangannya kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk solat, kemudian baginda mandi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya Rasulullah berwudu dululah. Rasulullah berwuduk dulu, barulah bermandi ataupun mengangkat hadas besar. Ya, itu sunnah yang pertama. Okay. Jadi kita buat ke tidak ni, tanyalah diri masing-masing. Baik. Menurut Ibn Daqiq al-Aid, Al-Imam Ibn Daqiq al-Aid, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan baginda berwuduk sebagaimana wuduk untuk salat. Melalui hadis ini jelas perbuatan membasuh anggota wuduk terlebih dahulu ketika hendak memulakan mandi adalah sunat hukumnya. Ihkamul ahkam syarhu umdatul ahkam. Tapi tak sampai tahap wajib. Kalau kata tak nak wuduk pun, mandi wajib itu sah je lah. Tapi tak dapat pahala sunat tadi. Why not? Ambillah masa seminit tak sampai tu, ambillah wuduk dulu. Malah sangat, ambillah anggota wajib sahaja. Basuh tangan, sebab Rasulullah mulakan basuh tangan, walaupun kita tak mulakan basuh tangan yang, dan kemudian kita ambillah muka, tangan ke siku, kepala dengan kaki. Maksudnya rukun sahaja. Rukun sahaja. Tapi alam buat secara sempurna pun bagus juga, kan? Gitu. Baik, seterusnya hadis tersebut menjadi inspirasi kepada Imam Al-Bukhari untuk menulis bab wuduk sebelum mandi junub. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa hadis ini bermaksud disunatkan wuduk sebelum mandi. Mandi itu wajib. Sebab nama dia mandi wajib. Nah, mandi junub kan wajib lah, mandi wajib kan. Tapi sebelum sampai yang wajib tu ada dulu wuduk yang sunat. Wuduk yang sunat tu. Tetapi jika untuk solat, wuduk yang asalnya sunat tu jadi wajib. Sebab tak mungkin boleh melakukan solat tanpa adanya wuduk, mengangkat hadas kecil. Baik, hadis yang kedua daripada Maimunah radhiyallahu anha katanya, adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu minal janabati faghasala kaffayhi marratain aw thalathan thumma adkhala yadahu fil inami thumma afragha bihi ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi thumma daraba bishimalihi al-ardha fadalakaha dalkan shadidan ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. Okey, panjang sikit. Dahulu aku, kata Maimunah, mendekatkan air kepada Rasulullah SAW untuk mandi junubnya, bekah air. Air lagu mana bekah? Confirm tak guna air paip, ya. Confirm zaman Rasulullah tak guna air paip. Setakat yang boleh kita bayangkan, bawa bekah air lah.
bekas ke, cetong ke, jeluk ke. Bekas hari zaman tu lah. Macam mana? Allah Alam. Lalu baginda basuh kedua tapak tangannya 2 atau 3 kali. Basuh tangan dulu. Kan? Kemudian baginda masukkan tangannya ke dalam bekas. Bila begitu nampaknya bekas yang macam kita punya baldi tu lah kot. Lagu mana rupa. Jadi celup tangan dalam tu. Kalau mazhab Syafi'i jadi air mustakmal lah tu. Tapi dalam kes ni Rasulullah celup. Kemudian masuk dalam bekas, kemudian baginda tuangkan ke kemaluannya. Ambil celup, kemudian basuh kemaluan dulu. Dan baginda basuh dengan tangan kirinya. Kemudian baginda tepukkan tangan kirinya ke tanah dan baginda gosokkan dengan kuat. Kemudian baginda berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Jadi ni jelas ni. Clear, loud and clear. Bagaimanakah cara seorang lelaki selepas melakukan hubungan dengan isteri untuk membersihkan bahagian kemaluan itu dan kemudiannya melakukan mandi yang lebih, mandi wajib lah. Kemudian baginda jiruskan air ke kepalanya 3 kali. Jirus. Tapi hari ini kita pakai waterfall dah, waterfall. air pancuk tu lah. Jadi nak cebok lagu mana? Dari tapak tangannya. Kemudian baginda siramkan ke seluruh badannya. Setelah itu baginda menjauhkan dari tempat mandinya dan mencuci kedua kakinya. Okey, lagu mana kalau kita nak faham konteks masa ni? Adakah disebabkan kita belajar hadis ni, kemudian kita pun suruhlah suami kita ke siapa ke untuk kena sediakan air, kena cebok dulu apa semua. Dalam konteks hari ni tak perlu begitu pun. Sebab itu suasana zaman. Ada. Kalau Rasulullah hidup zaman ni, baginda pun guna paip apa semua ni. Tapi dah takdir zaman tu belum ada teknologi tersebut. Jadi nak kata basuh 3 kali tu, ialah ambil kalau guna paip tu, letaklah atas kepala sekali, 2 kali, 3 kali. Pandai-pandai lah, sabit kata. Janganlah sudip sangat ataupun lurus sangat kan. Tapi kita buat tu dalam keadaan kita tahu, ni cara Rasulullah adalah membasahkan kepala 3 kali dulu. Masuklah air tu sekali, keluar balik, masuk pula kali kedua, masuk kali ketiga, ikut pandai-pandai lah. Maksudnya, masih lagi kita buat perbuatan itu atas dasar cuba untuk nak amalkan step yang Rasulullah tunjukkan itu. Tapi kalau nak betul-betul ria, memang nak cebok, nak apa, fadal, tak ada masalah. Boleh juga, tak dosa pun. Semoga apa pun cara kita buat, semuanya dikira kita bersungguh-sungguh nak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Laptop habis bateri, telefon habis bateri. Kalau Okey, jelas di sini? Ada sebarang persoalan? Urutannya basuh kemaluan dulu baru wuduk. Dalam hadis inilah, berdasarkan hadis ini ya, untuk lelaki. Jadi soalan mungkin ada soalan. Kalau untuk wanita macam mana? Secara umum ya, bukan secara khusus, secara umum. Kalau kata dari sudut Rasulullah lelaki, Rasulullah buat begitu, secara umumnya kebiasaannya bagi wanita pun lebih kurang juga. Dia tak akan beza banyak. Sebab sunnah ini tidak khusus untuk lelaki secara umumnya. Tapi kalau nanti kita akan jumpa contohnya, kalau kita jumpa hadis, isi Rasulullah tanya, Rasulullah, kalau untuk wanita macam ni juga ke? Rasulullah kata, kalau untuk wanita, sekian. Barulah kita tahu kata, untuk wanita ada cara yang khusus lain. Gitu. Kalau tidak ada, sebagian ulama akan assume, untuk wanita pun yang samalah. Kalau kata perlu basuh, Rasulullah sapu kemaluan dengan tangan kanan, cebok air tangan kanan, basuh tangan kiri itu, maka wanita pun begitu jugalah. Dah seumpamanya. Baik. Okey, hadis ni riwayat Bukhari nombor 24, Muslim 307, redaksi ataupun riwayat ini daripada Muslim. Maksudnya lafaz ni. Teks ini daripada Muslim. Dia kadang-kadang riwayat sama Bukhari Muslim, tapi teks dia ni ada sedikit berbeza
di antara dua riwayat walaupun sanad sama, dan orang yang dalam bidang hadis yang teliti dia kata memang riwayat Bukhari Muslim, tapi redaksi ataupun riwayat teks ini ambil daripada yang riwayat Muslim, bukan riwayat Bukhari. Kerana Imam Bukhari dia agak longgar sikit berbanding Imam Muslim, dia terima riwayat bil makna. Maksudnya selagi mana makna tu tepat dengan riwayat, walaupun dari sudut lafaznya tu sedikit berbeza, Imam Bukhari terima. Tapi Imam Muslim dia akan pastikan betul-betul macam ni ke lafaz. Lafaz macam ni ke? Dia akan exactly pegang lafaz itu. Dari sudut itu, kualiti riwayat Muslim sedikit lebihlah berbanding riwayat Bukhari. Okey, seterusnya. Berwuduk bagi yang junub jika ini makan minum. Maksudnya dalam proses melakukan hubungan suami isteri itu, tiba-tiba rasa lapar nak makan, nak minum, ataupun setelah selesai melakukan hubungan dan nak tidur. Tak nak mandi junub terus, tak nak mandi mengangkat hadas besar terus, nak tidur dulu. Nah, maka juga in between itu ada sunnahnya. Apa dia? Wuduklah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, Umar bin Al-Khattab bertanya, anna Umar bin Al-Khattab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya pada Rasulullah lah, ayarkudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Wahai Rasulullah SAW, yakni Umar tanya, Abdullah bin Umar kata, ayah dia telah tanya pada Rasulullah SAW, bolehkah seseorang di antara, kalau bahasa Melayu, di antara ni kena ada ruang, di antara dua bangunan. Sepatutnya kalau antara ni tak ada. Bolehkah seorang daripada kami, sepatutnya ni, bolehkah seseorang daripada kami tidur dalam keadaan junub? Maksudnya lepas melakukan hubungan, kemudian terus tidur. Nabi SAW jawab, silakan. Tak ada masalah. Jika antara kamu telah berwuduk, silakan tidur. Meskipun dalam keadaan junub. Tapi ada jika. Iza ni, ada jika. Jadi iza ni natijahnya wajib ke sunat? Di situlah ulama akan bincang tu. Rasul kata, boleh, naam, ya, boleh tidur, tak ada masalah. Cuma, jika tidur tu jika tu ulama bincang lah. Jika di sini natijah istinbat hukumnya wajib ke sunat ke, harus ke, lagu mana. Maka hadis ini riwayat Bukhari nombor 287, Muslim nombor 306, dapat difahami bahawa macam hadis-hadis di atas juga, ia adalah tawadda ahadukum. Tawadda yakni berwuduk sebelum tidur ataupun makan adalah keadaan tengah melakukan hubungan, adalah sunat. Dapat pahala sunat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, jika Nabi SAW ingin tidur dalam keadaan junub, baginda membasuh kemaluannya. Kalau ni balik pada yang tadi, balik pada yang ni, guna cebok tangan kanan, basuh tangan kiri. Tapi hari ni tak ada cebok dah. Ada biden ataupun paik lah. Maka sesuaikanlah. Janganlah Allah tak ada pula syaitan rumah aku ni. Pergilah ambil gelas ke dapur sekejap. Keluar dah ambil gelas ke dapur sebab apa? Tak perlu macam tu. Apa yang susah sangatnya? Ya? Dia basuh sekadar mengisyaratkan guna tangan kanan, dah basuh guna tangan kiri macam biasalah. Kita basuh kita punya hadas besar pun lah betul juga. Makanya kemudian okey. Dan berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Sedang riwayat daripada Imam Muslim, hadis nombor 22 dan 305, apabila Rasulullah ingin makan, maksudnya lafaz yang lain, situasi yang lebih kurang sama tapi lafaz yang lain. Apabila Rasulullah SAW ingin makan atau minum sedangkan baginda dalam keadaan junub, baginda berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Wuduk untuk solat. Baik. Penjelasan tentang hadis ini dengan kajian oleh para ulama boleh dilihat ni dekat kalau bahasa Melayu. Dalam Fathul Bari itu
Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Baik. Seterusnya, berwuduk jika ingin mengulangi hubungan intim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda." Atau kama qala. Jika salah seorang antara kamu mendatangi istrinya iaitu bersetubuh, kemudian ingin mengulangnya kembali, hendaklah dia berwudu. Thumma aradu an ya'udu falyatawadda, maka berwuduklah, kalau terjemahannya lebih literal lah. Apabila seseorang telah idza ata ahadukum, apabila seseorang daripada kamu telah mendatangi istrinya, ahli dia, isteri dia, suami atau isteri dia, thumma aradu, kemudian ingin mengulangnya, an ya'uda falyatawadda, maka berwuduklah, kalau bahasanya. Jadi falyatawadda ni apa natijah hukumnya? Dan ulama bincanglah wajibnya ni, sebab macam fi'il ammar ni, maka berwuduklah. Macam arahan, perintah. Tapi adakah perintah itu sampai tahap wajib yang kalau tak buat berdosa, ataupun ia sunat? Maka jelaslah sebagaimana yang kita bincang sebelum ni, semua yang kita sedang bincang ini adalah sunnah-sunnah yang sunat hukumnya. Maka ini hadis riwayat Muslim nombor 308, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Musannaf nombor 873 daripada Salman bin Rabi'ah, menceritakan Umar berkata, "Wahai Salman, jika engkau bersama isterimu kemudian engkau ingin mengulang hubungan, apa yang engkau lakukan?" Salman, kita cenderung kata di sini Salman Al-Farisi lah, bertanya semula, "Apa yang harus aku lakukan?" Maksudnya Salman tak tahu. Dan Umar sengaja tanya untuk nak bagi tahu ilmu. Umar menjawab, berwuduklah di antara keduanya. Berwuduklah di antara keduanya itu. Berkenaan dengan hadis ini dan masalah yang kita kaji, Imam An-Nawawi rahimahullah menulis dalam bab berjudul bab dibolehkan tidur dalam keadaan junub. Ni tajuk bab dia. Dan Imam Nawawi ni dia memang mahir, dia letak tajuk tu sebenarnya adalah rumusan hukum dah hadis-hadis dalam bab tersebut. Itu style Imam Nawawi rahimahullah taala. Maka Imam Nawawi kata, bab dibolehkan tidur dalam keadaan junub dan disunnahkan berwuduk sekaligus membasuh kemaluan jika ingin makan, minum, tidur atau mengulangi hubungan intim. Ada 3 benda. Makan, minum, tidur ataupun mengulangi hubungan intim kali kedua. Ada 4 perkara. Jika nak buat 4 perkara ni, maka di antaranya berwuduklah, falyatawadda, sunat untuk berwuduk. Menurut Imam Nawawi rahimahullah lagi, dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, jilid kedua, muka surat 222, kesimpulan hadis dibolehkan bagi orang yang berjunub untuk tidur, maka minum dan melakukan hubungan intim sekali lagi, mengulanginya sebelum mandi. Dan mungkin akan ada soalan, kalau ulang kali ketiga, ulang lagi kali keempat, contohlah, perlu buat benda yang sama tidak? Kalau ikut skema pertama ni, setiap kali nak ulang, dah selesai, nak ulang lagi, maka sunat untuk berwudu. Sunat lah. Tak nak buatlah banyak kali sejumpa, tak payah. Tapi rugilah. Rugi tak dapat pahala. Persoalan ini telah menjadi ijma'. Tengok tu. Ijma' apa dia? Konsensus. Sepakat semua ulama. Para ulama. Dan siapa kata ni? Imam Nawawi kata ni. Jangan main ya. Imam Nawawi kata. Dan mereka, yakni tidak ada masalah dalam 3-4 perkara ni untuk buat, melainkan tapi disunatkan untuk berwuduk tadi. Dan mereka menyatakan bahawa badan orang yang berjunub dan peluhnya adalah suci. Badan orang yang berjunub dan peluhnya adalah suci, bukan najis. Bukan najis. Gitu.
Bahkan kalau kita jumpa hadis lain, kita mengaji, saya sebutlah, minta maaf orang tua belakang ni, tak ada masalah. Air mani itu pun dikira sebagai suci. Dia bukan air kencing. Air kencing najis. Sebab di sana ada hadis Rasulullah SAW, bekas kain ataupun pakaian Rasulullah yang memang terkena air mani, dan jelas nampak tumpukannya, Rasulullah masih gunakan untuk solat. Jadi para ulama kata, kalau kain yang kena air mani, lelaki lah biasanya, dan tak basuh lagi, tapi dia nak guna buat solat lepas tu, tak ada masalah, masih suci dan boleh dibuat. Tapi kalau air kencing, tak boleh lah. Air kencing dia kira najis. Baik. Okey, mereka hanya disunatkan untuk berwuduk dan membasuh kemaluannya jika ingin melakukan kesemua aktiviti di atas. Termasuklah jika ingin bersama dengan isteri yang belum ditidurinya. Siapa faham? Maksudnya dia bini lebih pada seorang. Dia dah melakukan hubungan dengan bini pertama. Ya. Kemudian dia dalam keadaan junub lagi kan. Okey, dia pun nak pergilah rumah, depan rumah dia, sebelah-sebelah rumah kalau ke mana ke, untuk bersama pula dengan isteri kedua. Maka dia pun disunatkan juga untuk berwuduk dulu sebelum pergi bersama dengan isteri kedua ni. Begitulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Habislah di situ. Ilmu dari MCI ke tu apa tu? Dulu siapalah ajar saya nak tidur dan lain-lain kena mandi junub dulu. Sabar je. Oh, mandi dulu. Sejuk lah malam-malam tu. 2 kali mandi. Okey, Kak Nazar. Dah ada paip, guna paip. Betul je. Ilmu dari MCI. MCI ni apa dia? Kak Syidah? Masjid Cahaya Iman, Ustaz. Kami jemaah sana. Apa-apa pun ilmu tu, saya masjid lah, belajar masjid dulu. Kita orang sentiasa ke masjid lah dulu-dulu. Dia dulu ada satu ni, ada satu macam dia kata apa? Kalau kamu tidur dalam keadaan tak mandi junub, lepas bersama, maka kita pun tidur. Takdir Allah Ta'ala mati dah keadaan sebab mandi tu. Lagu mana tu dia kata. Kita pun pusing lah. Dah. Padahal, sebab itulah di sana adanya mandi apa? Mandi jenazah tu wajib tu. Sebab akhir-akhirnya orang Islam macam mana pun dia kena dimandikan. Untuk nak mandi wajib lah. Mandi jenazah tu mandi wajib lah. Untuk jenazah kan. Begitu. Jadi tak ada isu. Kalau tak mati dalam keadaan junub apa semua, mana ada orang tahu. Takkan kita nak pesan kat orang lain. Saya ni tak sempat lagi mandi. Akak dah besar ni, jadi esok tolonglah mandikan. Kalau saya mati dalam tidur ni, mana ada begitu. Jadi tak kira siapa-siapa mati pun akan dimandikan bagi orang Islam. Fardu kifayah. Untuk kita tahu, dah wajib atas mayat tu kena mandi. Gitu. Dia tak ada isu lah. Nah. Cuma kalau rasa setengah orang tu dia rasa tak selesa, dia rasa iyalah gitu gini nak mandi juga, ikut pandai lah. Ada orang apa? LCD pula apa? NCD apa? Penyakit tu. Penyakit yang tak boleh nak kotor apa semua tu. OCD tu. OCD. Macam OCD lah. Mungkin ada orang jenis begitu. Wallahualam. Kisah Hanzalah kata, kisah Hanzalah ni yang dia malaikat mandikan tu kan? Bukan ke? Malaikat mandikan. Saya tak ingat. Jujurnya saya tak ingat. Pergi perang tak sempat mandi kan? Yang syahid. Dia syahid. Mati syahid. Malaikat mandikan. Dia baru kahwin masa tu. Yang saya duk teringat sekarang, kisah ada sahabat ni berjunub dan kemudiannya air tak ada. Jadi bila air tak ada, dia tanya macam mana nak mandi wajib. Tak ada ni. Nah, jadi dia pun guna logik akal dia. Kalaulah tak ada air nak wuduk, dia basuh tangan dengan muka, maka kalau untuk mandi wajib kena berguling atas tanah lah. Dia pun berguling atas tanah. Dia berguling atas tanah. Jadi sahabat, ada sebagian sahabat pun kita tanyalah Rasulullah SAW,
Betul ke cara dia tu? Rasulullah gelak lah. Kalau betul tak ada air, kita nak akad adah besar pun, kaedah dia sama dengan tayamum sahaja. Tak payahlah duk guling atas pasir tu. Nah, letih kena guling atas pasir. Islam tidak yassiru wala tu'assir. Islam ni tidak menyusahkan. Syariat Islam, maqasidus syariah, tidaklah untuk menyusahkan, melainkan untuk memberi yang the best kepada, untuk kemaslahah ke manusia semata-mata. Kalau kita mengaji maqasidus syariah, maqasid ni objektif, the higher objective of the syariah of Islam, segala suruhan dan larangan itu pastilah semata-mata untuk maslahah manusia dunia dan akhirat. Sebab tu bila kita mengaji, kata kenapa tak boleh makan babi, at the first place anak kita ke apa semua tanya, kenapa cucu kita tanya kenapa tak boleh makan babi, Allah suruh jangan makan babi. Bagi tanam dulu akidah pada dia. Jangan kata oh babi ni ada kuman, babi ni ada ni. Sampai satu masa ada teknologi yang boleh matikan kuman tu, babi jadi halal. Ataupun minum arak tak mabuk. Nah, orang minum jadi mabuk memanglah jadi haram. Saya minum 2 geleng pun okey. Tak ada masalah. Nah, kita pun kata disebabkan kamu boleh minum 2 geleng tu sebab kamu mabuk lah. Kalau tak mabuk tak boleh minum 2 geleng. Okey, wallahu taala a'lam. Semoga dapat manfaat dan boleh kita praktiskanlah sebagaimana saya selalu ulang. Bila dah dengar hadis-hadis sahih, macam-macam mana pun kita dah ada tanggungjawab untuk beramal, dan paling tidak minimum kena praktiskan sekali seumur hidup. Atas alasan kata guru saya ambil ilmu, paling tidak di hadapan Allah saya bila tanya ilmu kamu amal ke tidak? Ya, dah amal. Walaupun tidak istiqamah ataupun baru nak bermula, kita katakan ya, kita ada jawapan. Ya, saya dah mula beramal dengan hadis-hadis sahih yang didengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Habis satu bab. Kita pergi pula bab yang ketiga. Jadi kena tandalah ya. Siapa yang ada buku tu tanda. Ni dah buat, ni belum buat, ni nantilah nak praktis, ni tak ada peluang dah, nak macam mana, kena ganti yang lain, macam-macam lah. Pandai-pandailah. Banyak lagi sunnah, jangan risau. Kalau kata, yalah ada orang perempuan ni dia risau. Dia kata, saya ni perempuan Ustaz. Rasulullah sunnah dia berjanggut, bermisai, berserban. Kami tak boleh buat dah. Hidup kira yang tak boleh buat. Yang boleh buat berlambak-lambak tu. Tapi nak buat. Itu pentingnya belajar mengaji sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kita, bahkan akhirnya kita rasa, tak dapat nak buat semua ni. Memang tak dapat lah. Tapi at least kita belajar sekali tu, kita cuba buat sekali dulu. Ada yang lekat istiqamah dengan kita, alhamdulillah. Kita kata, itu rezeki lah daripada Allah Ta'ala. Baik, kita masuk bab seterusnya. Kak Liza, kalau nak tolong ambil bab 4-5 boleh tak? Baik, bab 3. Hantar ke Ustaz, Ustaz. Bab 4 dan 5 dah hantar ke Ustaz dah. Ada lah, cergas Kak Liza ni. Kak Liza dia memang pantas bab banyak Ustaz. Memang cepat dia. Memang. A+ dia bakal dia. Okey, bab 3, pelbagai sunnah berkaitan bersiwak. Ini pun panjang juga para ulama bincang, tapi kita dapat kesimpulan yang lebih terbaik untuk zaman ni lah. Sebab siwak tu sendiri, arti kata membersihkan, bersiwak ni satu perbuatan membersihkan gigi dengan sesuatu benda lah. Itu siwak. Ya. Jadi dulu-dulu tak ada bulu gigi. Maka mereka bersiwak guna batang kayu. Dan di belah negara Arab, batang kayu tersebut yang paling sesuai guna untuk gigi adalah kayu sugi. Sebab tu dia dalam hadis Nabi tak suruh bersugi, Nabi suruh bersiwak. Maksudnya matlamatnya adalah untuk membersihkan mulut supaya untuk kebersihan kita, hygiene, dan juga untuk orang lain tidak mengganggu orang lain. Itu tujuannya. Okey. Masalah siwak secara intensif menurut Al-Allamah As-San'ani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam jilid 1 muka surat 40 terbitan Al-Fikri atau Badarul Fikri, dan turut disebutkan dalam kitab Badrul Munir ada lebih daripada 100 hadis berkaitan siwak. 100 hadis. Yang memang
Apa yang menghairankan, terdapat begitu banyak hadis berkaitan dengan perkara ini namun tidak dipedulikan oleh orang ramai termasuk para ulama. Oh, ni kritikan keras. Teguran ya daripada Doktorah Haifa Abdullah Ar-Rashid tentang hal yang ini. Ini adalah kerugian yang besar, kata dia. Kerana bila mana ada 100 hadis ni, maksudnya benda tu serius lah. Bukan benda main-main. Maksudnya begitu kita pun kena baguslah kita baca ni, memberi motivasi kita juga untuk beramal dengan mula memandang hal-hal yang kita anggap kecil ni rupa-rupanya sebagai besar di sisi agama itu. Baik, menurut beliau yang terbaik siapa dia? Menurut beliau sini siapa dia? As-San'ani. San'ani. Yang terbaik, batang untuk bersiwak tidak terlalu kering sehingga melukakan gusi dan juga tidak terlalu basah atau lembab sehingga tidak dapat menghilangkan kotoran yang seharusnya dihilangkan. Tengok. Bermaksud tujuan bersiwak adalah untuk membersihkan mulut. Bersih tu apa dia? Bersih dari sudut, kalau mazhab Syafi'i, bau, rasa dan warna. Mulut tak bau. Bila senyum, hitam gigi. Nah, tapi tak bau. Ada orang giginya elok, putih melepak. Tapi bila bercakap dengan dia, satu kaki pun bau. Contoh. Tapi gigi cantik. Nah, jadi dia bau, rasa dan warna. Warna, bau, rasa tu pasangan suami isteri je lah boleh rasa kan. Tapi nak katanya bau dan warna, jadi mazhab Syafi'i meletakkan suci tu adalah hilang bau, warna, rasa. Jadi matlamat bersiwak adalah untuk tadilah matlamatnya untuk kebersihan, pertama untuk diri sendiri dan untuk orang lain tidak mengganggu, ya. Sebab tu dalam hadis lain Rasulullah melarang orang yang makan bawang pergi ke makruh. Para ulama mengistinbatkan sebagai makruh lah untuk orang yang makan bawang kemudian pergi berjemaah di masjid. Nak cari dalam hadis durian memang tak jumpa, jangan risau. Oh, kalau gitu bolehlah tak? Ulama faham bahawa yang dimaksudkan adalah jika kamu makan apa-apa yang menyebabkan mulut kamu busuk, menyebabkan orang lain tak selesa. Nah, makan apa lagi? Petai, budu, campur belakang. Apa lagi ya? Kalau belah utara apa dia? Cincaluk tak bau sangat. Belacan apa? Macam-macam lah. Melaka, Ustaz. Oh, Melaka pula. Okey. Alah benda-benda yang berbau lah kita kata ya. Kemudian pergi ke solat lah. Solat tu maka tidak digalakkan sampai tahap makruh. Kalau sengaja buat tu dikhuatir dijatuh kepada makruh tahrim, makruh yang dekat dengan haram kalau disengajakan ya. Dalam kes ni durian durian tak ada apa lah. Baru makan duk menguak apa bukan menguak apa dia? Sendawa. Tak ada apa. Rasa nak tumbuk. Ada. Boleh pula. Kalau yang baru-baru makan tahan lagi. Yang sudah dalam 15 minit, setengah jam, benda tu dah sampai perut tu. Tak ada apa. Aduh. Kalau gitu kita sendiri pun kena sedarlah bahawa tak perlulah kita pergi solat Jumaat ya, bagi lelaki lah. Jadi setting lah elok-elok nak makan tu jangan makan pukul 12.30 dekat masuk maghrib. Dekat Jumaat 12.30 pukul 1 baru makan. Memang kena. Terdapat begitu banyak hadis yang menggalakkan perbuatan bersiwak. Nabi SAW sendiri hingga ke akhir hayat kehidupannya di dunia menjelang kematiannya sangat membutuhkan kebersihan. Ingat tak hadis akhir hayat Rasulullah suruh Aisyah buat apa? Rasulullah suruh Aisyah bersihkan gigi dia. Sebab hak tu. Saya pun bukan saya lah, saya rasa semua orang sepatutnya begitulah. Apa dia? Bangun pagi tu benda pertama nak buat basuh gigi dulu lah. Kalau tak basuh gigi, contoh kita dah terlewat sikit, kadang-kadang bangun nak Jumaat kan? Nak Jumaat pula, nak subuh tu dah terlewat sikit. Jadi kalau ambil wuduk nak solat dulu tanpa buh gigi, rasa pelik. Rasa macam muka ni kotor. Kena buh gigi juga dulu. Mandi tu cerita lain, buh gigi tu dulu.
Okey. Syekh San'ani rahimahullah dan para ulama merasa hairan apabila kebanyakan kaum muslimin sekarang begitu mengambil mudah dan memandang ringan berkenaan sunnah yang agung ini, katanya. Dia peliklah, nampak tak cakna. Tapi kalau kita tengok bab ni yang agak serius adalah siapa? Golongan tabligh, jemaah tabligh. Cuma ada perbincangan sikit, kaedah mereka itu mereka telah khususkan hanya dengan kayu sugi sebagai contoh. Walaupun dah terbuka dah. Mutakhir ni saya nampak mereka pun dah semakin terbuka lah, tidak semata-mata dah bawa kayu sugi sebetar dalam poket dia tu biar rabu. Kita pun tengok geli juga benda tu, ya. Masa sujud tu jatuh, kayu sugi dia tu tergolek masuk dalam tempat sujud orang lain. Aduhai kata, Nah, sepatutnya simpan lah dalam bekas ke lagu mana ke, pandai-pandai lah kan. Dan sepatutnya buh gigi yang lebih aulanya adalah apa-apa ya yang masuk gunakan. Begitu. Paling tidak pun ulama-ulama dulu ajar guna tangan kita ni jolok juga dalam mulut tu. Isyarat kata kita berusaha untuk membersihkan gigi juga. Semoga ada pahala sunnahnya di situ, ya, insya-Allah. Baik, katanya lagi di sini, saya hanya mengutip beberapa hadis berkenaan. Saya siapa ni? Dr. Haifah ni. Soalan ini, untuk huraian yang lebih jelas, perlu membaca dan mencarinya sendiri dalam kitab-kitab sunnah. Maksud kitab sunnah ni, tak hadis lah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW tidak pernah tidur kecuali siwak. Tidak pernah tidur. Yang ni, bangun subuh sekali, tidur sekali. Bahkan, dalam hadis lain, laula an asyukka ala ummati tu, kalau tidak aku memeratkan umatku setiap kali wudu. Jadi sebenarnya kalau ikut sunnah ni berapa kali? Bangun subuh sekali, zuhur 5 kali jugalah. Jika baginda bangun, baginda mulakan dengan bersiwak. Ni kita buat hari-hari, tapi kita buat dalam keadaan tak sedar bahawa memang ada hadis khusus menyuruh, dan kalau kita buat dalam keadaan sedar, sebenarnya kita sedang melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia bangun, dia ambil wuduk, dia terus pergi semayang, tak ada buh gigi. Contoh, sebab dia nak kejar solat subuh jemaah. Nah, lagu mana tu? Kalau kita kata, tak cantik lah. Tak cantik, tak sempurna, tak comel. Sepatutnya dia bangkit tu, kalau bangkit lebih awal tu baguslah, boleh mandi apa semua tu gini. Nah, tapi kalau dia bangkit ambil wuduk, kena buh gigi. Tapi masalah setengah orang ni pula, bila dia buh gigi tu jadi lama. Sebab apa? Duk jolok batal dekok dia tu. Wak pula. Benda sepatut 5 minit jadi 15 minit. Tiba-tiba nak termuntah dah pula, nak tu dah pula, nak ni dah pula. Dah sekali dah lah bangun lewat dah, nak pergi jemaah tak ada. Dah sekali, semayanglah di rumah. Tak ada nak pergi. Ada jenis orang, bangun-bangun dia kena buang air dulu. Dia memang dia punya rutin tu lagu tu. Tapi dia tahu, kalau dia masuk, dia buang air, dah lewat dah dia ni, pukul 6 dah, walaupun subuh sekarang lewat, pukul 6 dia ambil masa setengah jam minimum. Ni, orang-orang terlepas lah jemaah dia. Dia kena setting betul-betul lah. Kena setting betul-betul. Baik, hadis ni riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Ya'la, Tabarani dan seumpamanya. Cuma Imam Bukhari tak riwayat dan sahih melainkan dalam At-Tarikhul Kabir, kitab sirah dia, kitab berkaitan sirah dia. Menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah jilid 5 muka surat 146 nombor 2111, hadis ini adalah sahih. Walaupun Imam Bukhari tak masukkan dalam kitab sahih dia, tapi hadis ini menurut Syekh Albani dan ini adalah sahih. Baik, yang kedua, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin." Kalau tidak kerana aku fikir menyusahkan umat aku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak, bis-siwak, bukan bisugi bukan bersugi, tapi bis-siwak. Tiap-tiap kali solat.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Daripada Khuzaifah Ibn Yamani, katanya, baginda sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya baginda sallallahu alaihi wasallam jika bangun malam, baginda membersihkan mulutnya dengan siwak. Bangun nak solat tahajud, qiyamul itu, Rasulullah akan bersihkan mulutnya dengan siwak dulu. Bersiwak dululah. Dia tidak terus ambil wuduk dan terus solat gitu. Mestilah membersihkan dulu. Sebab tidur tu tetap mulut kita dah ada kotoran lah, ahli basi lah, apa macam-macam. Yang merokok, yang merokok ni memang saya. Yang merokok ni kategori apa kita nak kata? Kalau kita terbangun asap dia pun pening kepala. Saya senang otak selalu. Jadi pening kepala dah. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yastannu bisiwakin biyadihi yaqulu was-siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa'u. Aku pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda sedang bersiwak dengan siwak basah. Hujung siwak itu berada di lidahnya dan baginda menyebut bunyi ialah bunyi benda lah tekuk kan, kerana kesakitan seolah-olah ingin muntah. Jadi kalau kita suami-suami kita bunyi tanda krok-krok tu sedang ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk marahlah. Dia sedang buat renovation. Mula-mula kahwin tak begitu. 5 tahun bunyi dah. Krong-krong. Wek. Macam-macam lah. Saya pernah sampai termuntah. Bini mari terkejut. Wah. Yalah, kita nak buri gigi terjolok dia. Kita pula buri gigi ni sungguh-sungguh. Jadi adalah kadang-kadang tu terlekat ke lagu mana ke. Allah. Tapi rupa-rupanya Rasulullah pun melalui situasi yang sama berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim ini. Tapi dalam kes ini tidaklah bermaksud kita pun bila buru gigi tu kena jolok biar bunyi ni sunnah Nabi lah. Bukan begitu. Ini sekadar menceritakan Rasulullah bersungguh-sungguh buru gigi tu sampai kesannya begitu. Maksudnya mafhum hadis ni adalah apa dia? Kena sungguh-sungguh dalam membersihkan gigi tu, mulut kita tu. Janganlah lebih-lebih kurang je, sungguh-sungguh sebab Rasulullah buat dengan keadaan yang sungguh-sungguh. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, daripada Aisyah radhiyallahu anha dikatakan terjemahannya sahaja, Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Siapa dia Abdul Rahman ni? Adik dia, adik Aisyah. Menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, adik ke abang adik saya. Tapi Aisyah paling muda. Cek balik Abdul Rahman ni abang ke adik ni. Ketika itu sedang bersandar di dadaku. Abu Bakar As-Siddiq menemui Nabi SAW yang ketika itu sedang bersandar di ni hadis akhir hayat Rasulullah ni. Pada waktu itu Abdul Rahman membawa siwak basah yang digunakan untuk membersihkan gigi. Pandangan Rasulullah yang telah lemah tapi bersandar di dada Aisyah tu, dengan pandangan Rasulullah yang sudah lemah masa tu, umur 3 tahun tu, tengah sakit kering, pandangan Rasulullah terarah kepada siwak yang dipegang oleh Abdul Rahman tadi. Lalu Aisyah, isteri yang prihatin dan faham apa yang suami dia nak, terus tahu bahawa Rasulullah nak bersiwak. Maka Aisyah pun ambil minta siwak tu daripada Abdul Rahman. Kemudian Aisyah telah haluskan, tapi hujung dia agak keras. Maka Aisyah kata dia telah lembutkan dengan gigi dia, digigit-gigit dan lembutkan dengan air liur dia lah. Ku bersihkan dengan air di sini air liur sebenarnya. Kemudian ku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda membersihkan giginya dengan siwak itu, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
membersihkan gigi dengan begitu istimewanya seperti waktu itu. Dalam hadis lain riwayat menyebutkan Aisyah kata, akulah yang di akhir hayat Rasulullah sempat air liur aku bercampur dengan air liur Rasulullah bila dia gigit hujung sugi tersebut untuk basahkan tu, dan Rasulullah guna. Maka Aisyah rasa benda tu istimewa lah, sebab Rasulullah akhir hayat dia air liur mereka bercampur dalam kes itulah. Itu bukan kata nak suruh kita buat air liur gitu, tapi Aisyah sekadar nak menggambarkan keakraban, kecintaan dia pada suami dia itu, sehingga tahap tu. Lepas tu kita ambil duduk gilir buah gigi kita dengan suami kita apa semua tak payahlah, geli. Buah gigi kita banyak, bukannya satu kat rumah tu. Ini untuk gilir satu keluarga, satu buah gigi dah tak basah. Baik. Tapi kalau dah biasa nak macam mana? Ada orang biasa dia main taram je. Ni buah gigi siapa ni? Tu kira asalkan ada atas tu dia jadi. Ada sakit kan dengan saya? Dia gelak pun sakit. Dalam riwayat lain disebutkan, kulihat baginda sallallahu alaihi wasallam serius memandang siwak, lalu aku sedar bahawa baginda menyukai siwak ataupun ada keinginan untuk bersiwak tadi, sehingga aku bertanya, bagaimana kalau aku ambilkan untukmu? Dan Rasulullah memberi isyarat dengan kepalanya seolah-olah mengiyakannya, angguk kalau ke mana begitulah. Hadis riwayat Bukhari 890 dan 449. Seterusnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, kalau tidak kerana risau memberatkan umatku tadi, nescaya ku perintahkan mereka bersiwak setiap kali solat. Hadis Abu Hurairah sama dengan hadis tadi lah. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq dengan bentuk aktif. Muallaq ni apa dia istilah? Dikeluarkan oleh Imam Ahmad nombor 9928, Nasa'i Al-Kubra dan sebagainya. Kita tengok muallaq saja, istilah muallaq. Muallaq ni ada istilah dia khusus ni. Muallaq, dia munqati' terputus. Irsyadul hadis. Tengok sikit. Ini munqati' sanad terputus. Muallaq apa dia ni? Mustalah hadis ya. Google yang ditolak. Muallaq. Ini tolak. Itu dia hukum hadis muallaq, ia adalah hadis yang ditolak kerana terdapat kes gugur sanad perawi dari rantaian sanad yang sepatutnya. Kalau Zara kat mana tu? Dr. Kamilin. Oh, okey. Ulang sekali lagi. Hukum hadis muallaq ia adalah hadis yang ditolak, mardud, kerana terdapat kes gugur sanad perawi dari rantaian sanad yang sepatutnya disebut supaya dapat diketahui siapakah yang bawa sanad tu, Ustaz. Ada kecacatan, hadis yang cacat, dan ada dia macam tercicir sanad lah. Dan ya. akhirnya menyebabkan sanad tak bersambung, dan akhirnya tidak sempurna sanad dia itu, dan akhirnya hadis itu tertolak. Hadis mardud yang terlalu lemah. Dia tidak palsu tapi dia terlalu lemah. Syadidud dhaif, syadidud dhaif. Dhaif jiddan. Muallaq tergantung sanad dia, allaq. Muallaq ni kan surah Al-Alaq. Baru teringat. Tergantung, yalah betul. Okey, masih. Hadis ini disahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dalam bentuk aktif. Okey. Saya tekan. Okey.
Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, siwak membersihkan mulut dan mendatangkan keredaan Allah. Allah suka sebab Allah suka kepada kebersihan. Kita baca selalu an-nazafatu minal iman. Tapi sebenarnya bukan an-nazafatu minal iman, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur taharah itulah. Tapi tuhur di situ bermaksud berwudu, itu sebahagian daripada perbuatan orang beriman. Orang tak beriman jaranglah berwudu walaupun dia muslim, ya. Jadi at-tuhur syatrul iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq dengan redaksi ataupun riwayat aktif, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Ibn Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Seterusnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Irwaul Ghalil nombor 66. Menurut Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim jilid kedua 146, siwak disunatkan dalam 5 waktu. Itu dia. Dalam 5 waktu tersebut keutamanya adalah pertama ketika salat, kedua ketika wuduk, ketiga ketika membaca Quran. Keempat ketika bangun tidur, kelima ketika mulut berbau. Bau mulut boleh terjadi kerana beberapa sebab, antaranya kerana tidak makan dan tidak minum, menyantap makanan yang baunya tidak sedap, diam terlalu lama dan banyak bercakap. Diam lama pun masalah, banyak cakap sangat pun masalah. Tapi jadi siapa mulut busuk, inilah kategori dia. Sama ada dia bercakap banyak sangat, sama ada dia tak bercakap langsung. Jadi kita kena sedang-sedang, ya. Cakap pun sedang-sedang, senyap pun sedang-sedang. Kalau tidak, kita mahu orang tu mulut busuk, ni kategori mana awak? Banyak cakap sangat ke, diam. Diam terlalu lama, dah seumpamanya, ya. Ataupun menyantap makanan yang berbau lah, ataupun tak makan tak minum menyebabkan gas dalam perut keluar, tinggal gas angin-angin perut saja pun ya juga. Baik, awasilah penggunaan siwak. Syekh kita ni tambah, dia kata penggunaan siwak perlu dilakukan secara bijak. Ia tidak boleh dilakukan secara berlebihan kerana akan menghilangkan lapisan luar gigi dan mengakibatkan gigi lebih mudah menerima wap yang naik dari usus besar dan segala kotoran. Namun jika dilakukan dengan betul, gigi akan bertambah berseri, menguatkan gusi, lidah semakin fasih bicara. Ia juga mengelakkan gigi berlubang, membaikkan aliran darah ke otak. Bau mulut menjadi wangi dan menambah nafsu makan. Ini yang kita tak nak. Kita nak mengekang nafsu makan. Itu. Zadul Ma'ad fi hadis Khalil Ibad. Zadul Ma'ad siapa dia? Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Terdapat banyak manfaat di dalamnya. Syekh Abdul Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya, batang siwak sebaiknya dicuci dan dibersihkan. Siwak yang tidak dibersihkan penuh dengan kotoran. Bahkan setengah orang, siwaknya penuh dengan tumpuk-tumpuk kotoran, menyebabkan kotoran itu merebak pula kepada gigi dan mulutnya. Wallahu a'lam. Jadi kita guna gigi pula tu. Setiap kali guna basuh, lepas guna basuh, guna dia punya obat gigi yang tertentu yang membersihkan dan seumpamanya. Baik. Seterusnya bersiwak ketika masuk rumah. Daripada Miqdam bin Shuraih, daripada ayahnya katanya. Ini jujurnya saya pun jangan dengar. Ni. Siwak masuk rumah. Siapa pernah dengar ni? Siapa pernah belajar sebelum tengok ustaz-ustaz lain? Kak Syida pernah dengar dah? Rasa pernah dengar Ustaz. Tapi saya yakin majoriti kita jangan dengar ni. Kita jangan dengar. Alhamdulillah hari ni dapat ilmu baru betul ni. Okey, tajuk diberikan bersiwak ketika masuk rumah. Masuk rumah ni maksudnya masuk rumah baru ke ataupun kita dalam perjalanan lepas musafir lama sampai ke rumah. Itu ada, kita tengoklah penjelasan nanti. Baik, daripada Miqdam bin Shuraih, daripada ayahnya katanya, Sa'altu Aisyata qultu bi ayyi shay'in. Sa'altu Aisyata qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis-siwak.
Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, siapa ni ayah kepada Miqdam, yakni Syurih lah. Iaitu dia tanya Aisyah, apa yang mula-mula sekali Rasulullah SAW buat apabila baginda memasuki rumahnya? Aisyah menjawab, baginda bersiwak. Cuma Allahu alam, saya tak berani nak kata, konteksnya ada dua lah. Konteks pertama, memang Rasulullah lepas keluar pergi buat urusan kerja ke lagu mana sampai, maka Rasulullah bersiwak. Ataupun yang kedua, daripada musafir yang panjang. Wallahu alam. Tapi yang mana lebih tepat, tapi kedua-dua situasi ini boleh berlaku. Biasanya daripada perjalanan yang panjang, akhirnya sampai nak segarkan mulut, dah bau busuk apa semua, maka bersiwak. Ataupun keluar bekerja, urusan, pergi jumpa orang ni, balik petang ke apa semua, bersiwak. Kemungkinan itu boleh berlaku dua-dua lah. Wallahu a'lam. Menurut Imam Suyuti, ini hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Hibban. Menurut Imam Suyuti rahimahullah dalam takaki kitab Sunan An-Nasa'i, Imam Qutubi mengulas. Imam Qutubi mungkin Al-Jami' al-Ahkam, Jami' al-Quran, tafsir dia tu. Imam Qurtubi mengulas, mungkin baginda bersiwak kerana hendak melakukan solat nafilah. Apa dia solat nafilah? Apa dia solat nafilah? Solat tambahan, solat sunat. Solat sunat lah. Masuklah rumah nak solat apa-apa. Dan biasanya Rasulullah solat sunat. Solat sunat yang paling banyak Rasulullah buat apa dia? Solat sunat mutlak. Apa dia solat sunat mutlak? Kalau lafaz mazhab Syafi'i kita, usolli raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan raka'ataini. Tak ada sebab apa-apa. Solat aja 2 rakaat kerana Allah begitulah. Tapi bagi setengah orang, dia fikir daripada aku solat sunat saja, baik aku niat qada. Dia pun niat qada. Mungkin masa-masa dia, ialah kita zaman-zaman muda, zaman nakal dia pernah lepas-lepas akhir balik tu tak jaga lagi solat untuk jaga masa tertentu tu, dia banyakkan qada balik apa semua macam gini. Dia juga tu sebab dia pegang mazhab Syafi'i wajib qada. Itu qaul mu'tamad mazhab Syafi'i. Baik. Jadi Imam Qurtubi kata dalam kes tadi, Rasulullah bila masuk rumah berwuduk tu, bersiwak tu adalah kemungkinan menurut Imam Qurtubi adalah kerana Rasulullah nak solat sunat. Ini kerana baginda jarang solat sunat di masjid. Majoriti daripada solat sunat Rasulullah adalah di rumah. Kenapa? Kerana rumah Rasulullah sebelah masjid saja, selak kain saja. Jadi relevan lah. Kalau hari ni nak solat sunat di rumah, setting masa tak kena, dia tak jadi bagus, dia jadi tak bagus pula. Contohnya solat sunat di rumah, sampai-sampai orang dah takbiratul ihram. Terlepas pula takbiratul ihram dengan imam. Sedangkan padahal cepat-cepat kalau pergi masjid, tengok-tengok tu imam tak naik lagi, kita dah boleh sunat. Adapun ada orang dia solat sunat bila azan masuk, dia pun solat sunat di rumah. Dia sampai pula di surau, imam tak solat lagi. Dia kata nak solat apa pula? Solatlah tahiyatul masjid. Orang salah nak ke tak nak lah cerita dia. Kalau yang tak nak tu dia ejah juga, dia buat kerah, dia mari masa imam dah takbiratul ihram. Orang tak nampak dia tak solat sunat. Tapi kalau ikut SOP yang sebenar, solat sunat banyaknya di rumah. Termasuklah solat sunat tahajud apa semua. Sebab itulah kita satu masa kita tak setuju bila solat sunat dijemaahkan. Bukan tak boleh, boleh, tapi jangan dibiasakan seolah-olah bila nak solat tahajud tu kena jemaah sama-sama. Tak. Sifat solat sunat ni semua sekali, melainkan solat sunat jenazah. Solat jenazah dan solat beberapa solat istisqa dan seumpama Aidil Fitri adalah munfarid, seorang-seorang. Dia satu ibadah yang kita dengan Allah sungguh-sungguh. Ialah cerita lama kan. Dulu di pengajian Islam ada Dr. Abdul Hayy Abdul Syukur rahimahullah, sudah meninggal, yang tulis tafsir Pedoman Muttaqin yang diterbitkan oleh Jakim, sempat dalam 6 jilid sahaja. Apa yang berlaku, rahimahullah ta'ala, beliau pernah menegur tahun 1900 tempoh harilah ketika
kem motivasi banyak masa tu ya. Jadi salah satu aktiviti kem motivasi ni apa dia? Solat tahajud malam pukul 2 pukul 3 tu ramai-ramai jemaah zikir munajat ramai-ramai. Subhanallah, alhamdulillah. Syok lah ramai-ramai kan. Memang semangat, syok dengan irama-irama dia. Satu masa kita rasa itu the best way lah untuk, dan memang ramai pun orang terkesan dan berubah apa semua, kita tak nafi. Dan mereka buat apa dia, dan bila mari Ramadan kemudiannya ataupun masa camp lagu tu akan ada aktiviti solat sunat tahajud malam, menangis-nangis lah lepas tu ya. Kalau anda balik ni tiba-tiba tengok ramai orang di pekarangan naik atas rumah terkujur satu tubuh, wah meraung. Lepas tu sama-sama motivator duk bercakap, alhamdulillah berjaya kita ni menyebabkan peserta menangis. Saya jadi aduhai. Jadi bermula dari situ saya dah tengok kawan-kawan jadi motivator apa semua. Jadi parameter dia adalah berjaya menyebabkan orang yang masuk menangis. Saya join ESQ dulu ya. Masuk-masuk tu benar-benar wow, kagumnya ni. Tapi bila dah kenal mereka adalah duduklah bersama dengan motivator mereka tu, dia hafal skrip lah. Mereka dilatih untuk melanturkan benda tu seni. Jadi dia duduk bercakap sama dia tu atau aduhai. Jadi cara mereka bercakap lepas tu adalah apa dia? Kita dah berjaya alhamdulillah. Semua orang menangis, semua menangis. Adakah yang tak menangis? Keras hati tu. Jadi parameternya adalah orang menangis ramai-ramai. Saya kata, macam tak kena jadi. Sebab konsep dalam Islam nak menangis depan Allah seorang-seorang. Kita dengan Allah, suami sendiri, isteri sendiri tak tahu. Air mata kita tu hanya untuk Allah Ta'ala. Gitu. Nah, baru ikhlas sungguh. Ni seorang-seorang tengah malam. Live TikTok. Memanglah seorang, tapi kau buat live. Tengok view adalah 1,000-2,000 orang. Kemai ya. Lepas tu tulis, siapa nak tolong saya doakan, silalah komen apa semua. Macam-macam ya. Okey, sikit lagi. Okey. Manakala pendapat lain mengatakan, mungkin baginda bersiwak kerana ingin menghilangkan bau mulutnya sesudah bercakap-cakap dengan manusia sekian lama, tadilah keluar apa semua kan. Baginda ingin menghilangkan bau mulut sebelum masuki rumah. Maksudnya baginda ingin menjaga penampilannya semasa berhadapan dengan keluarganya. Rasulullah punyalah jaga ya. Tapi kalau baca macam ni kita puas. Bahagia Rasulullah dengan isteri romantiknya. Tak ada ni langsung. Gini. Nah, kita pun baca buku Ustaz Luqman Makhtar, Asam Garam Rumah Tangga. Berentam juga ya. Terpelanting juga pinggang mangkuk. Itu. Maksudnya Rasulullah tetap seorang. Rasulullah berusaha sungguh-sungguh lah nak jaga hak isteri, anak-anak apa semua ni. Tapi tetap akhirnya dia seorang manusia. Dan isteri-isteri baginda juga adalah manusia belaka. Adalah cemburunya, adalah marahnya, adalah kecil hatinya, adalah belaka. Macam kita jugalah. Jadi kita pun balik, macam itulah. Kita tak puas hati dengan bini pun terasa dengan kita. Itu cerita dia dah tu. Kalau tak ada apa-apa, something wrong somewhere. Masalah. Tak ada apa-apa, tak ada puas hati semua. Okey, reda semua, tak ada semua. Something wrong somewhere. Dia kena adalah sikit sebanyak. Maksudnya, sebagai sifat manusia itu. Dan itulah menunjukkan kita manusia dan complement each other. Melengkapkan antara satu sama lain. Hadis tersebut adalah motivasi atau galakan supaya mengerjakan perbuatan bersiwak ketika masuk rumah. Ini pun ilmu baru. Balik-balik sampai tu mandi-mandi, Abu Gigi selalu. Ini ditegaskan secara jelas oleh Abu Syamah dan An-Nawawi rahimahumullah. Bagaimanapun menurut Ibn Daqiq al-Aid, persoalan ini hampir tidak disebut dalam kitab-kitab fiqh.
Dan tidak ada kajian yang membahas masalah bersiwak ketika masuk dalam rumah pula, katanya pula. Kata apa? Kata Ibnu Daqiq al-Aid. Tapi Abu Syamah dan An-Nawawi kata ada, jelas di situ. Hadisnya ada. Ibn Hibban dalam kitab sahih dia menuliskan satu bab yang membicarakan tentang perkara-perkara sunat apabila memasuki rumah sampai tahap tu. Dan ia termasuklah siwak. Nah, bagi salam, mesti dah baca doa. Nah, masuk tangan kanan, kaki kanan ke dalam masjid. Tapi rumah ni pun sama. Kalau nak maksudnya bila kita nak masuk tu, bismillah jangan tinggal lah. Assalamualaikum, bismillah. Supaya tidak bersama kita itu jin-jin iblis yang jahat apa semua tu masuk bersama gitu Bahkan ada ulama mengamalkan walaupun dia tak kata sunnah Rasulullah. Dr. Umar Muhammad Nur pernah share, saya banyak kali dah cerita pada dalam kelas-kelas kita sebelum ini. Setiap kali nak masuk dia baca ayatul kursi. Bila dia balik daripada rumah, dia nak masuk, dia baca ayatul kursi. Dia bagi salam, dia baca bismillah dan dia baca ayat kursi. Tapi itu sebagai dalil umum untuk perlindungan lah. Muawiz. Tapi dia tak kata lah, kata Rasulullah suruh. Tak ada masalah. Dan ulama tersebut meriwayatkan dia tak pernah baca selama berpuluh tahun dia beramal tu. Tiba-tiba satu hari terdengar suara, dia dengar suara. Kenapa kamu suka menyusahkan kami sampai tahap ni? Maksudnya, dan diyakini suara tu suara iblis ke ataupun jin yang terkesan bila dia baca ayatul kursi tu, kawan ni tak boleh menumpang langsung masuk ke rumah, menyelip masuk apa semua tu. Jadi, dalam riwayat tersebut, Dr. Umar kata, Dr. Umar tulis di Facebook dia tu, saya baca, saya ingat sampai hari ni, bermula daripada hari itu, daripada sekali dia baca, dia akan baca 10 kali sebelum dia masuk rumah. Bagi lagi, kita bagi lagi dia. Nah, penggunaan siwak perlu dilakukan dengan bijak tadi. Ia tak boleh berbahan kerana akan menghilangkan lapisan gigi. Ini kita baca tadi. Dan mengakibatkan gigi lebih mudah menerima wap dan naik daripada usus. Dan berlebihan menggonjong gigi juga menyebabkan gusi-gusi luka, menyebabkan gusi jadi nipis dan seumpamanya. Kena sedang-sedang eloklah. Dan jangan kalau kita pergi dengar dentist dentist tak? Doktor gigi kan? Cara nak jaga gigi. Tapi gigi artis orang kaya-kaya ni cantik-cantik rupanya dia pergi buat tu mahal, dia pergi tanam balik ke lagu mana. Ada perbincangan pula boleh tak tanam balik gigi apa semua tu. Tu ada perbincangan dia. Orang dulu pakai apa gigi mah. Kaya dah tu. Ngangau mulut warna mah. Oi. Kita terkejut. Apa mah ni? Rupanya bila guna mah tu, mah ni tidak berkarat. Emas ni tidak berkarat dan tidak ada kuman apa semua tu gini. Tidak bau busuk apa semua. Tapi sekarang tak ada dah orang guna mah guna mah kena rompak cabut gigi tu. Mah solid pula tu. Berapa gram tak ada lagi ni. Wallahu a'lam. Ada banyak soalan ni. Okey, siapa ada kelab tahajud? Siap ada kelab tahajud? Liza. Ada grup. Bukan Liza? Bukan Kak Liza, orang lain lah. FB Kak FB, kelab tahajud tu. Dia ada kelab. Oh. Aku tahu. Macam-macam sekarang ni. Kak Nurul kata Rasulullah SAW bersiwak sebab nak jumpa isteri baginda. Betul, tapi pada saya kurang tepat. Betul dah tu. Tapi dia macam, saya lebih faham kata Rasulullah sentiasa nak orang suka lah. Maksudnya, nak menyenangkan orang lain. Nak supaya orang selesa dengan dia. Gitu. Suami-suami yang bekerja keras di luar kan. Kerja agak, bila balik dia bawa motor, bawa busuk apa semua. Dan mengharapkan isteri-isteri seronok. Jadi isteri kata, gilah mandi dulu. Bagi. Maksudnya benda tu ada dia panggil apa dia? Ada kesan pada mood. Isteri tu nak elok ke tidak ke apa semua. Jadi saya faham konteks ni, Rasulullah ni sentiasa nak isteri-isteri dia rasa selesa dalam bab tu lah. Bau badan, bau mulut, maksudnya tak jadi isu benda tu.
Nah, tak ada isu. Sebab besar implikasinya. Besar implikasinya. Mungkin setengah-setengah suami ni kata, kenapa isteri saya ni tak berapa suka layan, nak duduk dekat pun tak nak. Setengah kata nak duduk dekat apa, bau pun macam kamel group. Nah, cuba mandi elok, bersikap, cukur elok apa semua. Dia pun clear lah. Tai suruh isteri berjanguk mungkin main apa berjanguk apa dah. Yalah kemas nak nampak isteri comel cat. Tai dia dengan busuknya, dengan kain pelekat singkat sebelahnya. Tu maksudnya kita fahami Rasulullah ni menjagalah hal-hal tersebut dan sepatutnya. Tapi suami main peranan sebenarnya, isteri. Suami ni ikut je. Kalau suami kata dengan isteri kata dengan baik, awak mandi dulu, guna sabun ni, basuh muka sikit. Saya bini duk suruh basuh muka, Allah. Kita mana ada masa nak basuh muka, ya, nak mandi keluar. Nak suruh basuh muka lah, nak suruh sabun tu lah, nak suruh sabun ni lah, nak suruh shampoo lah. Mujur sabun pun mujur. Kalau boleh tak sabun, tak sabun. Tapi teruk sangatlah. Sunat mutlak amalan bulan Ramadan, solat berjemaah akhir mulai Ramadan. Mengimam hari tu asrama dulu kia ramai-ramai. Benar. Habis JSK balik perangai asal. Siap ada kelab tahajud. Tapi dari satu aspek, bagus. Dia jadi memotivasikan antara satu sama lain. Tak Ustaz, mereka kelab tahajud tu mereka live. Mereka buat live. Dia live sama dia pula? Sama live sama-sama dia orang lah. Itu dengar Dr. Wanah lah ada cerita. Boleh Dia orang live lah. Sama-sama dia orang nak solat tu, nak tahajud tu. Kemudian esok tu update lah gambar semua yang siapa yang dah live tu yang join. Betulnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Taala semoga Allah menerima semoga mereka dapat yang terbaik lah daripada apa yang mereka buat tu. Cuma yang kita mengaji ni, kalau kita boleh buat seorang, tak perlu macam tu lah. InsyaAllah. Kita mak-mak nak masuk rumah baca macam-macam baca, kena anak-anak masuk main langgar. Apa yang boleh? Ustaz. Almarhum Daud Kila, apa kaitan kalau meninggal dunia kena cabut ke gigi pasut emas tu? Kenapa Daud Kilau ni? Oh, pakai daging gigi emas. Dia pun baru meninggal dalam tahun ni ke tahun lepas baru. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau meninggal dunia kena cabut ke gigi pasut emas itu? Wallahu a'lam, setakat yang saya faham, apa-apa yang bukan asal badan itu dibuang lah. Kalau benda tu palsu apa semua, dibersihkan daripada badan. Melainkan yang memang tak boleh nak buang, macam tulang, besi dalam tulang apa semua itu tak boleh kan? Cek balik. Lepas tu pakai kain pelekat, golong bawah pusat. Ini mengata pada saya ni. Bini kata, berat pada tamir ni bang awak ni. Macam ada tamir punya. Dalam cerita tu. Aduh. Jadi tak kisahlah perut boroi ke, perut tak boroi ke. Memang suami kita lah nak buat macam mana. Jadi isteri main peranan untuk memujuk dan bagi suami tu style lah sikit. Tapi style tak style pun duduk rumah ni nak style apa sangat. Paling tidak pun baju pagoda lah. Baju pagoda baru tu kena ada lah selalu. Ni baju pagoda RM15 pun tak ada. Yang 10 tahun, 20 tahun dulu duk pakai memang lah. Berbulu mata. Nah, benda simple je. Nak baju tu nampak baru sikit. Tak adalah koyak-koyak. Koyak bawah ketiak, koyak. Campur-campur kan ada. Ni first time Kak Sazila komen ni. Canggih. Ada sabun 3-in-1. Cuci muka sabun pada shampoo. Tahu pun. Aduh. Boleh.
baju-baju lama dia tu buang semua. Beli baju baru yang murah, asalkan baru dan selesa. Baju pagoda dia yang koyak-koyak apa semua dia buang semua. Beli yang baru RM15 je baju pagoda tu RM10. Pakai yang ni baru beli ni. Tapi dia cari tu mana baju saya ni, mana. Dia tahu tu. Dia tahu marah tu. Baju favorite dia tu. Ada sentimental value tu. Baju lusuh best pakai rasa. Bermaksud suami-suami yang macam tu jenis setia ya. Memang setia betul lah. Dia tak akan tukar dah baju seluar. Jadi isteri-isteri tak perlu risau, memang dia jenis setia lah. Wallahu alam. Okeylah, kita berhenti situ. Kak Liza, Kak Syuda, dan kakak yang lain. Ustaz, tadi yang Ustaz Maknur tu, Ustaz Maknur tu dia baca ayat kursi tu, masanya nak masuk dekat pintu ke, nak baca dalam kereta ke, macam mana Ustaz? In Soalan dia. between, tak payah dah tercongok depan tu. Dah sampai tu, sambil-sambil tu bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk rumah tu memang assalamualaikum bismillah. Okey. Tapi dalam proses nak jalan, nak keluar tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca. Oh. Lepas tu Dalam congok kereta 5 dah minit, baca. lepas tu anak-anak kena berhenti dulu. Jam budak-budak tu. Betul. Apa? Ada baca mantra apa pula ni? Masa turun kereta tu terus pesan. Doa sikit, baca ayat kursi tu. Tapi biasa kita buat. Masuk kereta, Okey. doa, baca doa dulu. Itu je lah. Yalah. Kita tak nak benda tu nampak. Ni. Yalah. Ya. Sebab apa anak Rashida dia apa selalu kena ganggu lah, ketuk-ketuk tangga lah dia dengar, kita tak dengar tapi dia dengar, mungkin nak suruh dia amalkan tu lah kot kan, masuk rumah dia baca ayat kursi kan. Okey. InsyaAllah. Okay, terima kasih semua Ustaz. Kita perlu sampai masa tadi 4.20 dah, sepatutnya 4.10 kan Ustaz pernah ada urusan insyaAllah. So kita akhirkan sesi dengan tasbih kafarah surah Al-As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri. Okey, masih semua saya minta diri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita pernah sampai ke penghujung dia, tak ready untuk answer pula. Terima kasih Liza, terima kasih semua. Jazakallah khairan kepada surah semua. Sahabat semua jom kita ready semua. Terima kasih Liza. Kita lagi esok pagi ya dengan sesi Ustaz Endah insya-Allah. Masih dah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom.